Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kursus FCE 3803 Pembangunan Kurikulum iaitu Dr. Fazila binti Razali dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Esther Linda anak Jesse, Sandy anak Lambi, Nur Amira binti Sukri dan Sirega anak perempuan Sanker. Kelab yang ingin kami tubuhkan ialah Kelab Kraft Tangan. Seterusnya. Apakah itu kraft tangan? Kraft tangan ialah kerja penghasilan peralatan berguna atau hiasan dengan menggunakan tangan sepenuhnya atau perkakas ringkas saja. Kebiasaannya, kraft tangan dilakukan secara perseorangan atau kecil-kecilan. Dahulu, pengeluarannya dihasilkan bukanlah untuk tujuan pemasaran. Hasil kraft tangan ini memainkan peranan penting dalam seni kebudayaan atau keagamaan. Hal ini kerana ia mengandungi unsur-unsur budaya, unsur-unsur alam seperti bunga-bungaan dan juga unsur binatang. Seterusnya. Okey, yang seterusnya iaitu moto kelab kami, more idea, more creativity. Bagi lagu kelab kami iaitu creativity. Anda boleh lihat dekat sini lirik lagu kelab kami. Dan seterusnya. Okey, untuk analisis keperluan, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui pandangan mahasiswa tentang penubuhan kelab kraft tangan ini. Okey, sampel kajian yang telah kami gunakan adalah seramai 27 orang responden daripada pelajar Bachelor Pendidikan Sains Pertanian daripada Universiti Putra Malaysia. Okey, next. Okey, hasil daripada analisis data terdapat 3 bahagian. Bahagian A ialah data belakang responden di mana responden perempuan lebih minat untuk menyertai dalam kelab kraft tangan tersebut. Di mana responden yang berumur 21 tahun adalah lebih ramai berbanding daripada responden yang lain. Untuk bahagian B iaitu pengetahuan mengenai kraft tangan, majoriti responden ingin mengetahui lebih mendalam tentang penghasilan kraft tangan yang akan diajarkan di dalam kelab kraft tangan tersebut. Okey, untuk pandangan tentang penubuhan kelab, hasil daripada borang soal selidik, hampir kesemua responden iaitu 100% menjawab ya dan mereka bersetuju untuk melaksanakan kelab kraft tangan tersebut. Seterusnya. Okey, yang seterusnya iaitu pernyataan falsafah. Menurut Gina Martin, menegaskan bahawa seni memainkan peranan yang utama dalam pendidikan pelbagai budaya kerana sebenarnya seni turut wujud dalam konteks sebuah budaya. Di sini merumuskan bahawa generasi baru perlu memiliki kesedaran tinggi terhadap budaya masyarakat dalam nilai estetik yang tinggi, imajinatif, kritikal, inovatif serta kreatif. Seni boleh dijadikan salah satu cara atau alat untuk mengukuhkan masyarakat supaya lebih harmoni, bersatu padu serta responsif budaya. Seterusnya. Okey, untuk konsep program pula terdapat 4 konsep program. Yang pertamanya adalah reka bentuk berpusatkan pelajar. Okey, reka bentuk kurikulum yang berpusatkan pelajar mempertimbangkan keperluan, minat dan tujuan setiap pelajar. Dengan kata lain, dia boleh mengakui bahawa pelajar tidak seragam dan mereka ingin menyesuaikan diri dengan keperluan pelajar tersebut. Okey, rancangan pengajaran dalam kurikulum berdasarkan pelajar dibezakan. So, oleh itu, guru perlulah memberi peluang kepada pelajar untuk mereka memilih tugasan, pengalaman pelajar atau aktiviti tersebut. Ia dapat memotivasikan pelajar dan membantu mereka untuk terus terlibat dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran tersebut. Okey, seterusnya ialah reka bentuk berpusatkan pengalaman. Reka bentuk berpusatkan pengalaman ini dia memberi penekanan terhadap minat dan keperluan pelajar. Tambahan pula, reka bentuk ini sangat mirip dengan reka bentuk berpusatkan pelajar kerana reka bentuk ini menekankan pelajar sebagai asas untuk mengorganisasikan kelab mereka di sekolah.
Reka bentuk ini berpusatkan pengalaman ini haruslah dijadikan satu medium untuk guru menarik minat pelajar dalam aktiviti kelab yang mereka lakukan. Seterusnya, Yang ketiga ialah menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Pendekatan teknikal saintifik dipilih dalam kelab kraft tangan kerana menggunakan paradigma jalan hasil di mana proses yang sistematik akan membawa kepada hasil yang baik. Memandangkan pelaksanaan kelab ini terikat dengan tempoh masa yang singkat, maka proses perancangan yang tegas dan sistematik sangatlah diperlukan. Pendekatan teknikal saintifik dapat memudahkan perangkaan pelaksanaan dan penilaian kelab. Aspek pelaksanaan menjadi mudah apabila aturan proses pengajaran dan pembelajaran dirancang dengan teliti bagi menampakkan kesan yang maksimal terhadap ahli kelab kraft tangan. Seterusnya, Okey, konsep program yang terakhir itu melalui penilaian dilakukan semasa belajar membuat aktiviti kraft tangan. Okey, di sini penilaian adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran yang perlu dilakukan secara berterusan atau berkala. Penilaian terbagi kepada dua, iaitu berbentuk penilaian formatif dan penilaian berbentuk sumatif. Penilaian formatif merujuk kepada penilaian yang tidak formal yang dilakukan untuk memantau kemajuan dan kebolehan pelajar. Bagi penilaian sumatif pula, ia adalah lebih formal untuk bertujuan penggradean dan persijilan. Okey, ketika pelajar sedang membuat kraft tangan, mereka akan menggunakan kemahiran dan idea untuk menghasilkan suatu kraft tangan yang lebih menarik. Di situ kita dapat menilai tahap pencapaian pelajar melalui beberapa kritikan seni. Sebagai contoh, kita dapat menilai melalui kualiti sesuatu produk itu sendiri. Warna, rupa, reka corak, reka bentuk, penggayaan, kemahiran fungsi dan kehalusannya. Seterusnya, dalam kelab kraft tangan terdapat dua matlamat yang ditekankan. Matlamat pertama ialah melahirkan generasi pelajar yang cinta akan warisan dan budaya tradisional. Warisan merupakan sesuatu yang diterima daripada seseorang atau kelompok masyarakat secara turun-temurun. Kelab ini memperkenalkan pelbagai hasil kerja tangan yang datang daripada kaum dan budaya yang berbeza. Berhasilan pelbagai kraft tangan ini akan meningkatkan daya semangat yang tinggi untuk menyiapkan hasil kerja mereka. Secara perlahan, ia akan menimbulkan perasaan cinta dan suka akan kraft tangan. Matlamat yang kedua ialah melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif. Penubuhan kelab kraft tangan berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dapat melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif yang seterusnya akan mampu merealisasikan hasrat FPK dalam mewujudkan insan yang seimbang dalam semua aspek. Hal ini dapat menjadikan pelajar yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan inovasi yang lebih moden lagi. Seterusnya, seterusnya ialah objektif program kelab kraft tangan ini ialah mencukir bakat dalam diri pelajar dalam bidang seni kraft tangan. Seterusnya ialah meningkatkan kreativiti dan inovatif dalam menghasilkan kerja seni kraft tangan secara berpasukan dalam kalangan pelajar. Ketiga ialah mengeratkan hubungan silaturahim dan meningkatkan kerjasama antara ahli kelab. Seterusnya, Okey, untuk pengalaman pembelajaran pula, ia berlaku melalui perubahan dalam tingkah laku ahli kelab yang memerlukan penglibatan ahli kelab yang aktif. Okey, dalam usaha mencapai objektif, pengalaman pembelajaran yang dijalankan adalah terbagi kepada dua, iaitu isi kandungan dan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Okey, dalam bahagian isi kandungan pula terdiri daripada tiga dominan, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey, untuk mencapai objektif kelab tersebut, aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi salah satu isi kandungan yang wajib dilaksanakan. Okey, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan perlulah mementingkan peningkatan dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai supaya dapat melatih bakat kepimpinan dalam diri dan dapat memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang sekeliling. Seterusnya,
Okey, untuk isi kandungan pula, untuk pengetahuan terdapat 4 kategori. Yang pertamanya adalah pengetahuan kraftangan, kepentingan, cara penghasilan dan juga aplikasi kraftangan dalam kehidupan seharian. Untuk kemahiran pula, dalam menyertai kelab kraftangan, pelajar-pelajar boleh meningkatkan kemahiran mereka dari segi komunikasi dua hala, kemahiran pengurusan masa yang betul dan juga kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan kraftangan. Okey, nilai-nilai yang dapat mereka dapat belajari daripada kelab kraftangan adalah sikap terhadap diri sendiri, ahli kelab dan juga masyarakat. Seterusnya, Okey, yang seterusnya terdapat 5 aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti yang pertama iaitu sesi pengenalan kelab. Aktiviti kedua iaitu pendedahan kita semula. Aktiviti ketiga, sesi pertunjukan perbuatan kraftangan. Aktiviti keempat iaitu hari kraftangan kebangsaan dan yang terakhir, pertandingan kraftangan terbaik. Seterusnya ialah organisasi pengalaman permajaan ialah minggu pertama ialah mesyuarat agung dan juga pengenalan kepada kelab kraftangan, iaitu memilih AJK tayangan video ringkas sesuai kena antara kelab, ahli kelab berbincangkan aktiviti bersama sepanjang tahun. Minggu kedua ialah pengenalan jenis kraftangan kepada ahli, iaitu memperkenalkan jenis-jenis kraftangan. Ketiga ialah pendedahan kepada barangan kita semula, iaitu mendedahkan ahli tentang penggunaan barangan kita semula dan dalam menghasilkan kraftangan. Okay, seterusnya lah minggu keempat ialah sesi pertunjukan perbuatan kraftangan, itu memberi demonstrasi kepada ahli kelab. Minggu kelima ialah latihan dalam kumpulan untuk menghasilkan kraftangan dan juga mendedahkan setiap ahli kumpulan untuk bekerjasama dalam perbincangan. Minggu keenam ialah membentangkan hasil produk kraftangan, iaitu memberi pengetahuan kepada ahli berkenaan dengan hasil kraftangan yang mereka buat. Seterusnya. Seterusnya ialah seterusnya ialah seterusnya ialah kaedah penilaian. Kaedah penilaian kelab kraftangan terbagi kepada dua, iaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Penilaian sumatif ialah mengukur keseluruhan pencapaian pelajar dalam sesuatu tempoh persekolahan. Ia dilaksanakan selepas kurikulum selesai dan dilaksanakan di seluruh daerah dan negeri. Ia akan menentukan sama ada ahli kelab berjaya mencapai objektif kurikulum dalam kelab kraftangan tersebut. Dalam penilaian formatif pula, ianya merupakan proses berterusan yang berfungsi dalam mengukur tahap penguasaan pelajar dalam sesuatu kandungan kurikulum. Ia akan memberi peluang kepada penilai untuk mengubah suai, menolak atau menerima program semasa ia sedang dilaksanakan. Penilaian dilakukan semasa pembangunan dan pelaksanaan program. Di sini merupakan markah yang telah diperincikan kepada beberapa aktiviti. Untuk 20 markah, aktiviti yang akan dinilai ialah berdasarkan kehadiran ahli kelab. 30 markah terbagi kepada dua, iaitu 15% untuk pelibatan ahli kelab dalam bilik darjah dan 15% lagi adalah pelibatan ahli kelab di luar bilik darjah. Untuk 30% yang seterusnya adalah pelibatan ahli kelab dalam pertandingan yang dianjurkan, sama ada dianjurkan oleh kelab sendiri ataupun di sekolah. 10% pula ialah pelibatan ahli kelab dalam kuis yang dilaksanakan. Manakala 10% lagi merupakan komitmen ahli kelab terhadap kelab kraftangan. Seterusnya. Okey. Ini merupakan jenis-jenis barangan kraftangan yang terdapat di Malaysia. Di sini terdapat tembikar, batik, tekat, wau, ukiran, congkak, tenunan dan anyaman. Setiap kraftangan ini mempunyai proses yang berbeza, sama ada prosesnya pendek ataupun proses yang berpanjangan.
Dan setiap proses ini memerlukan bahan serta peralatan yang berbeza. Jadi amatlah penting untuk setiap ahli kelab mempelajari tentang jenis-jenis barangan kraftangan untuk mengekalkan warisan dan meningkatkan kreativiti mereka. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.